ke-13. Ayat ke-13 ni Allah Subhanahu wa taala sebut pesanan yang kedua yang kita kena bagi tahu kepada orang munafik. Apa dia pesanan dia? Kata Allah Taala, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata Allah Taala. Allah Taala sebut dekat kita apabila diberitahu kepada mereka iaitu orang-orang munafik. Bermakna bila kita jumpa orang munafik, antara benda yang kita kena bagi tahu yang kedua yang ni. Apa dia? Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu wahai orang munafik seperti mana berimannya manusia-manusia yang lain. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut beriman. Ayat yang sebelum ni, jangan lakukan kerosakan di atas muka bumi. Pelik kenapa Allah Subhanahu wa taala ni dia suruh kita pesan dekat orang munafik supaya jangan lakukan kerosakan dulu. Kemudian baru dia suruh beriman. Sepatutnya suruh beriman dulu lah, barulah jangan lakukan kerosakan. Sepatutnya kan. Tapi Allah Ta'ala ni dia punya susunan ayat, dia pergi sebut dekat kita jangan lakukan kerosakan dulu, barulah dia suruh beriman. Kenapa dah agak? Nak bagi tahu dia ada satu kaedah dalam Islam ni, dia panggil huququl ibad muqaddamatun ala huquqillah. Hak-hak antara manusia sesama manusia ni hendaklah didahulukan berbanding hak-hak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni dia ada hak antara kita dengan Allah, satu lagi hak kita sesama manusia. Hak kita dengan Allah ni macam semayang. Semayang ni hak kita dengan Allah. Sebab tu kita kena semayang. Orang yang tak semayang, orang itu tidak menunaikan hak dia dengan Allah. Ada tanggungjawab yang dia perlu lakukan kepada Allah, dia tidak tunaikan. Yang tu orang tak buat hak Allah. Ada pula satu lagi hak manusia dengan manusia lain. Bila kita tengok ada orang miskin, kita tak bantu orang miskin, itu kita tidak menunaikan hak kita dengan manusia lain. Kita tengok orang melakukan maksiat, kita tak fikir nak berhentikan orang itu daripada melakukan maksiat. Yang itu kita menafikan hak manusia sesama manusia. Islam ni dia ada hak huququllah, satu lagi dia panggil huququl ibad. Hak kita dengan Allah, satu lagi hak kita dengan manusia. Kaedah Islam apabila bertembung dalam satu masa hak Allah dengan hak manusia, didahulukan hak manusia. Sebab itu bila kita pergi musafir sebagai contoh, musafir ni selalunya hak manusia. Kita pergi balik kampung, kita pergi jalan rumah kawan-kawan, musafir gimana pergi belajar. Dalam perjalanan tu kita dibenarkan jamak dan qasar sembahyang. Sembahyang yang 4 rakaat dikurangkan jadi 2. Dia panggil sembahyang rubaiyah. Daripada 4 jadi 2, jadilah qasar sembahyang kan. Sembahyang yang berasingan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak digabungkan, jadilah jamak. Sembahyang ni adalah hak Allah. Sembahyang itu sendiri adalah huququllah, hak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita bermusafir, dan bila musafir ni adalah hubungan di antara manusia sesama manusia, dibenarkan sembahyang yang 4 itu dijadikan 2. Nampak? Hak Allah tu Allah Taala bagi keringanan. Sebab apa? Sebab hak manusia itu didahulukan berbanding hak Allah. Islam sebab hak tu kan. Islam ni dia ajar tau, dia pentingkan hak kita sama manusia. Hubungan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut la yadkhulul jannata al-qati'. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim di antara satu dengan yang lain. Nak bagi tahu hak manusia itu penting yang perlu dijaga. Ada gambaran ni terlalu banyak lah. Jadi kita nampak di sini hak hamba dengan manusia, hamba dengan hamba, hak hamba dengan Allah SWT, dahulukan hak hamba sesama manusia. Antara contoh lain, kalau kita tengok doktor, dia pergi duduk buat pembedahan dekat hospital. Dia duduk bedah-bedah, tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Bila dia duduk bedah, lepas tu masuk waktu sembahyang, pada ketika itu adakah dia kena tinggalkan pembedahan, kena sembahyang ke, ataupun dia teruskan pembedahan tadi? Kaedah Islam ajar huququl ibad muqaddamatun ala huquqillah. Hak manusia itu didahulukan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana keadaan doktor teruskan pembedahan. Nanti waktu sembahyang terlanggar tak apa, dia boleh qada pada hari waktu yang lain. Nampak? Dia boleh qada dan dia tak boleh tinggalkan pesakit itu sekiranya kalau dia tinggalkan itu boleh memberi kemudaratan kepada pesakit. Nak gambarkan huququl ibad muqaddamatun ala huquqillah. Islam disebabkan hak Allah Subhanahu, hak manusia sesama manusia didahulukan berbanding hak manusia dengan Allah. Allah Ta'ala gambarkan apabila kita tegur orang munafik, nombor 1 kita tegur la tufsidu fil ardh, jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi.
Kemudian baru Allah Ta'ala kata, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti mana berimannya manusia-manusia lain. Baru tiba beriman.